Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, kita sambung pembelajaran subjek biologi untuk bab 9, nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Jadi, teacher terus kepada 9.1 dan 9.2, sistem pencernaan terutama sekali bagi manusia lah. Okey, so 9.1 senang je sebab dia hanya nak cerita tentang salur alimentari ataupun sistem salur pencernaan manusia lah. Okey, sebelum tu, teacher nak tunjuk dulu video yang ringkas. Kalau kita tengok sini, senang je. Yang kita dah lalui dengan apa orang kata sistem pencernaan ni secara fizikal dan juga secara kimia. Jadi kita tengok dulu. Okey, kita ada kat sini kunyahan makanan dan apabila bercampur dengan air liur, kita kenali sebagai bolus, pergi ke kawasan esophagus, dan dialirkan masuk ke dalam organ perut. Ada jus gaster dirembeskan, ada usus kecil, usus besar, dan seterusnya kita ada apa lagi, rectum dan juga anus. Okey, yang seterusnya, ini dia tunjuk kelenjar air liur. Ni yang awak akan belajar lah dalam bab 9 ni. Okey, kita ada juga, ini adalah pencernaan fizikal. Pencernaan terbagi kepada dua, pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia yang melibatkan enzim. Yang ni berlaku dalam mulut. Okey, yang ni habis tentang video ni. So, balik kepada kandungan yang ada dalam subtopik 9.1 dan 9.2. Okey, kita ada sekarang apa dia salur alimentari seperti apa yang teacher dah bagi tahu tadi. Seperti yang teacher bagi tahu tadi, salur alimentari adalah salur pencernaan. Bahasa biasa, salur pencernaan. So, sistem pencernaan manusia ni salur pencernaan ataupun salur alimentari yang sangat panjang lah dari mulut hingga ke tubuh, anus. So, kita ada beberapa organ yang terlibat iaitu hati, seperti awak boleh tengok kat sini, hati, pundi hempedu, pankreas, perut dan sebagainya lah. Dia ada juga kelenjar liur. Nanti kita tengok gambar, awak akan lebih faham lah kelenjar gaster, kelenjar usus dan apa orang kata, ianya merembeskan pelbagai jenis enzim. Okey? Ataupun enzim. So, ini adalah gambar rajah yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Apa dia pencernaan? Kita kena tahu dulu maksud pencernaan. Proses penguraian butiran makanan yang besar dan kompleks kepada butiran kecil yang ringkas. Butiran kecil, ringkas dan terlarut supaya mudah diserap. Mudah diserap oleh organ apa? Kita akan pelajari lepas ni. Tapi sebenarnya mungkin awak pernah belajar masa menengah rendah dulu, tingkatan 2, makanan yang telah dicerna akan diserap oleh usus apa? Usus kecil ataupun istilah untuk biologi adalah ileum. Kita tengok label pada gambar rajah mana satu ileum. Okey, so macam yang teacher dah cakap tadi, pencernaan ni dia terbahagi kepada dua bahagian lah. Pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Fizikal, apa maksud dia? Kat dalam kotak warna oranye ni ada pemecahan makanan secara mekanikal untuk membentuk butiran yang kecil dan melibatkan pengunyahan dan peristalsis. Apa dia peristalsis? Pernah belajar juga masa form 2, sains form 2, tapi kita akan ulang balik untuk biologi ni. Maknanya pencernaan fizikal ni lebih kepada pengunyahan makanan di dalam mulut oleh gigi. Jadi makanan yang awak ambil akan bercampur dengan air liur. Ada juga kehadiran enzim, tapi fizikal sebab kita boleh nampak lagi lah dalam mulut kan. Tu dinamakan sebagai fizikal. Pencernaan kimia. Proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul ringkas dan melibatkan tindakan enzim. Okey, so pencernaan kimia ni memang melibatkan tindakan enzim lah. Tapi kita tak boleh nampak sebab dia berlaku dalam badan. Bermula daripada perut, organ perut, and then kita ada duodenum, usus kecil.
Itulah lokasi ataupun organ yang terlibat dengan pencernaan kimia. Okey, kita ada gambar rajah ni. Boleh tengok pada muka surat 144. Semua dalam buku teks. Teacher rujuk hanya dalam buku teks, senang untuk awak rujuk bersamalah. Okey, so sekarang ni kita ada gambar rajah sistem pencernaan manusia. Ya. So kita ada yang pertama ni, memang mulut kita lah. Bila sebut sistem pencernaan, ingat makan. Makan and then kita membuang air besar ataupun sebenarnya penyah tinjaan. Dia tak sama dengan air kencing ataupun urin. Lebih kepada pencernaan. So, bermula daripada mulut. Ada pengunyahan makanan oleh gigi kita. Okey. Apa dia yang ada dalam mulut? Iaitu kelenjar liur. Dalam kelenjar liur ni, kelenjar liur dia ada rembesan air liur. Dalam air liur ada enzim amilase. Amilase air liur. Penting untuk pencernaan karbohidrat ataupun kanji lah. And then kita ada lidah. Awak boleh tengok sendiri label dia. Pharynx. Okay. Dan satu lagi larynx. Seperti suara sebenarnya. Dan kita ada esophagus. Esophagus ni dia start daripada sini sampai ke kawasan pertemuan ke perut. So panjang jugalah esophagus ni dan berlaku proses peristalsis. Peristalsis ni maknanya pengecutan dan pengenduran untuk menggerakkan bolus. Bolus ialah makanan yang telah dikunyah bersama dengan air liur. Nanti kita akan belajar ada keterangan dia. Okay, next. Kita ada seterusnya organ perut. Hati. Yang paling besar ni hati duduk bersebelahan dengan perut. And then bentuk macam daun. Bentuk macam daun tapi tak adalah hijau. Dia bentuk je macam daun. Dan kita ada pankreas sebenarnya. Dan kita ada juga berdekatan ataupun berhampiran dengan hati adalah pundi hempedu. Ductus hempedu. Apa maksud ductus? Ductus ni macam saluran lah. Kalau tengok sini kan saluran lah sebenarnya. Okey, ductus ataupun sebenarnya saluran empedu. Tapi lebih baik guna perkataan ataupun istilah biologi, ductus. Okey, dan kita ada appendix, rectum, Yang ni rectum kejap lagi lah. Kita ada usus kecil. Yang ni memang terlibat dengan pencernaan pencernaan yang terakhir dalam badan manusia. And then usus besar untuk penyah tinjaan. Usus kecil juga terlibat untuk penyerapan makanan lah. Penyerapan hasil pencernaan makanan. Usus besar untuk penyah tinjaan. And then kita ada rectum, kita ada dubur ataupun anus sebenarnya. Ada juga istilah anus. Okey, so ini adalah ringkasan label untuk sistem pencernaan manusia. Sangat senanglah untuk dihafal. Pastikan awak hafal lokasi ataupun kedudukan setiap organ yang terlibat dalam pencernaan manusia. Okey, pencernaan karbohidrat dalam mulut. Yang ni dia dah nak start dengan pencernaan yang ada kehadiran enzim. Enzim. So sekarang ni dia start dengan pencernaan karbohidrat dulu dalam kawasan mulut. Okey, so kehadiran makanan dalam mulut ni, bila ada je makanan yang kita suap ke dalam mulut, dia akan rangsang apa? Rembesan air liur oleh kelenjar liur. Kelenjar liur awak dah tahu kan? Dia berada di kawasan atas ni, rongga mulut kita ni. Kawasan lepas rongga mulut kita, dia adalah kelenjar liur. Okey, so sekarang ingat dalam kepala, masuk dalam mulut, akan ada rembesan air liur yang ada kehadiran enzim apa. Kat sini dia akan terang. So kita ada air liur, kandungan dia. Kandungan air liur adalah enzim amilase air liur. Enzim amilase air liur ni sangat penting untuk menghidrolisis kanji menjadi maltosa. Seperti pada petak ni. Okey.
Petak ni sangat penting lah untuk awak ingat persamaan perkataan untuk pencernaan. Salah satunya adalah untuk kanji lah. Jadi enzim yang terlibat adalah amylase liu. Seperti yang dibagi tahu kat sini. Amylase I-liu. Okay, apa maksud menghidrolisis? Menghidrolisis, istilah biasa kalau tak ingat, hidrolisis boleh guna mencernakan. Tapi perkataan biasa je lah ni. Elok kita guna menghidrolisis. Kenapa menghidrolisis? Kerana ada kehadiran air. Ya? Jadi, maksud menghidrolisis tu sebab setiap proses kimia mesti ada kehadiran air. Dia akan dapat membantu lagi proses pencernaan tu untuk menjadi lebih cepat hancur lah maksudnya. Ya? Okey. So yang ni dah pertama kita dah tahu dah pencernaan kanji yang bercampur dengan molekul air dicerna atau dihidrolisiskan oleh amylase I-liu kanji tersebut, dia akan menghasilkan maltosa. Maltosa ni tak lengkap lagi ni. Dia masih lagi separa, saiz dia masih lagi separa kompleks. Perlu lagi dicernakan. Dia adalah organ seterusnya. Yang ni kawasan mana yang berlaku? Di mulut. Okay, so pH. Ini adalah poin-poin yang penting untuk awak nyatakan bila ditanya kepentingan ataupun fungsi enzim amylase I-liu. Boleh ni isi yang dua-dua isi yang berkenaan. Yang ni satu, yang ni satu. So pH I-liu berasid ke, beralkali ke, neutral. Bila kita tengok julat dia ni, kita tahu ini adalah neutral. So pH untuk I-liu adalah neutral. Tapi seeloknya kita bagi nilai lah. Ya, pH I-liu 6.5 hingga 7.5 sesuai untuk amylase I-liu bertindak dengan optimum bagi menghidrolisis kanji kepada maltosa. Keterangan pencernaan ni banyak. Jadi sepatutnya saya harap sangat semua pelajar perlu study dulu. Ulang kaji dulu, baca dulu buku teks biologi ni. Walaupun sebenarnya mungkin awak kurang faham, daripada tak baca langsung, tak faham kan? Baik kita baca dulu, mana yang cikgu terang ni, nanti awak akan jadi lebih jelas. Kalau misal ada lagi orang kata macam kurang faham, memang kena bertanya dengan cikgu masing-masing lah. Yeah? So I-liu ni sebenarnya, kalau keterangan dalam buku teks ni pun dah okey. Yeah? Nak menghafal dan faham lah. So I-liu bantu makanan membentuk bolus. Apa dia bolus? Ini adalah bolus. Ni pun dia dah label dah. Yeah? Bolus ni adalah campuran orang kata makanan dengan I-liu. Dia dah jadi macam bulat kan. Pecahan-pecahan makanan dah jadi yang telah dikunyah dalam mulut. Dia bercampur dengan I-liu, dia jadi bolus. Sebab tu sunnah Nabi 40 kali kan kita kunyah. Lagi elok, lagi hancurlah makanan untuk mudah untuk penyerapan makanan yang telah dicerna di ileum ataupun usus kecil. Okey, so sekarang ni ni pun dia dah cakap dah membentuk boleh menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Semasa penelanan, epiglottis akan menutup bukaan trachea. So epiglottis ni epiglottis ada satu saluran yang berdekatan dengan salur pernafasan kita. So epiglottis ni akan tutup bukaan trachea bila makanan nak lalu. Jadi kita tunjuk melalui video. Video ni pun sebenarnya ada, dia boleh tunjuk satu pergerakan. Sekejap mana kawasan dia. Okey. Sekejap ya. Okey, kawasan ni. 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 Ini adalah kawasan untuk kalau tengok sini ni, bila menelan, kalau sini tutup, lepas tu dibuka balik kan. Itu adalah epiglottis. Okey, satu bukaan. Kalau nak lukis kat sini, katakanlah ni adalah esophagus awak. So yang ni dia ada satu saluran lagi ke salur pernafasan kita. So dia boleh tutup bila bolus kawasan bersebelahan lah ni.
Yang ni dia akan tutup. Yang ni adalah epiglottis. Dalam video tadi ada. Boleh juga search untuk Google lah ataupun YouTube. Dia akan tunjuk macam mana epiglottis ni boleh tertutup bila laluan bolus melalui esophagus. Jadi kalau macam kita banyak sangat masukkan makanan dalam mulut, lepas tu kunyahan kita sekejap saja, makanan tak hancur. Jadi mungkin gelojoh sangat makan, itu yang jadi tersedak. Sebab sisa makanan tu boleh masuk dalam salur pernafasan. Itu pentingnya epiglottis ni. Dia boleh tutup bukaan trachea supaya makanan tidak memasuki trachea. Okey, yang ni settle. Dalam esophagus pula dia kata bolus makanan digerakkan secara peristalsis. Apa dia peristalsis? Okey, kat sini ada keterangan dia. Peristalsis iaitu tindakan pengecutan dan pengenduran otot apa? Otot esophagus lah. Secara berikma, maknanya secara bergilir di sepanjang salur alimentary. Bukan setakat dekat esophagus saja, dekat usus kecil, usus besar pun berlaku peristalsis. Jadi melalui peristalsis ni dia menolak bolus melalui esophagus sehingga memasuki perut. So kalau awak tengok sini, ni dia dah berlaku pengecutan dan pengenduran. Ni pun dia dah terang dah. Otot di esophagus mengecut. Ni mengecut lah ni. Dia mengecut di kawasan ni. Kalau anak panah keluar macam ni, dia mengendur sebab makanan dah ada di kawasan tersebut. Otot di esophagus mengendur. Ni dia terang dah. Daripada gambar pun kita dah faham kat situ. Otot di esophagus mengecut, otot di esophagus mengendur. Barulah makanan tu boleh mencurut melalui esophagus. Okey, baru satu enzim. Kita dah kenali satu enzim yang terlibat dalam mulut, lepas tu peristalsis. Okey, sekarang kita masuk pula kepada pencernaan protein dalam perut. Sebab sekarang ni bolus makanan yang kita dah dah berada dalam esophagus tadi, dia akan memasuki organ seterusnya iaitu perut. So terutamanya pencernaan yang berlaku adalah pencernaan protein. Okey. So sekarang kita tengok pula pencernaan protein. Apa yang ada dalam perut? Organ kedua untuk pencernaan. So permukaan dalam perut dilapisi oleh sel epitelium. Okey. So permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium mengalami pengubahsuaian struktur dan fungsi membentuk kelenjar gaster. Okey, kelenjar gaster samalah macam kelenjar ilio tadi. Dalam mulut, kalau dalam perut kelenjar gaster. Okey, so kelenjar gaster dia merembeskan jus gaster sebenarnya. So yang ni rembes jus gaster. Apa yang ada dalam jus gaster nanti lepas ni. Okey, kita terangkan satu persatu. Okey, sel epitelium yang ada pada permukaan dinding perut tadi, sel epitelium ni dia ada 3 jenis sel, iaitu sel utama, sel parietal dan sel mucus. Apa yang ada untuk sel utama ni, fungsi dia adalah untuk rembes pepsinogen. Apa dia pepsinogen? Dia berkait dengan pepsin. Ada keterangan dia jugalah. Sebab tu kena baca dulu. Sel parietal dia rembes apa? Asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni berasid lah. Salah satu larutan berasid. Sel mucus pula dia rembes mucus. So lepas ni kita tengok apa fungsi setiap satu bahan yang dirembeskan. Apabila enzim ataupun bahan yang berkait dengan pencernaan ni, kita guna perkataan ataupun istilah rembes. Bukan keluarkan lah. Elakkan daripada guna perkataan keluarkan ataupun hasilkan. Elok kita guna rembeskan. Rembes ni istilah bio, bahasa biasa untuk kita senang faham adalah keluarkan. Okey, ini gambar rajah yang berkait dengan lapisan perut ataupun struktur perut, tisu kelenjar gaster. So yang ni boleh tengok sendiri gambar rajah dia, semua dah terang tadi, sel mucus, sel parietal, sel utama. Yang ni yang dia besarkan lah gambar rajahnya. Gambar rajah pertama, kedua dan ketiga. Fahami gambar. Daripada gambar kita cepat faham.
Okey, apa dia pepsinogen? Datang daripada mana pepsinogen tadi? Iaitu daripada sel utama. Ya, sel utama yang rembeskan pepsinogen. Pepsinogen ni ialah sejenis enzim. Okey, so kita ada sekarang pepsinogen, enzim tidak aktif. Macam mana dia nak aktifkan? Dia akan diaktifkan oleh asid hidroklorik untuk menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin ni yang penting. Ya, penting untuk hidrolisis protein. Contoh makanan protein, ayam, ikan, ya, dan pelbagai jenis lagi lah makanan yang lain. Tapi biasanya kalau orang Malaysia kita ni, ayam, ikan tu lah yang banyak sumber protein. Okey, enzim pepsin, apa yang dibuat? Seperti yang teacher kata tadi, dia akan hidrolisis protein menjadi polipeptida. Seperti yang awak lihat dalam kotak yang kedua ni. Sangat penting. So, protein daripada ayam, ikan, hidrolisis, mesti ada kehadiran air, enzim pepsin yang terlibat, okay, and then dia akan menghasilkan polipeptida. Protein mesti P. Ingat P, ingat pepsin, ingat protein, tukar kepada polipeptida. Okay, so ini yang kedua. Berlaku dalam perut. Pencernaan untuk apa? Protein. Yang pertama tadi di mulut, pencernaan untuk karbohidrat, iaitu kehadiran enzim amylase ILU. Okey. Yang ni kita boleh catat sebenarnya. Kita boleh catat, sebab tu teacher letak notes ni. So kita ada yang pertama tadi di mulut. Yang pertama. So kita ada, kalau nak buat nota sendiri, elok kita buat dalam bentuk jadual lah sebenarnya. Ataupun dalam bentuk nota yang lebih senang untuk awak ingat dan faham. Okey, so kita ada kanji, karbohidrat lah. Hidrolisis oleh air lah. And then ada kehadiran enzim amylase ILU. Amylase ILU, sorry. Dan kita ada hasilnya adalah maltosa. Bukan hasil akhir lagi lah. Tak boleh serap lagi ni. Dia mesti berada di usus kecil. Ileum baru boleh diserap oleh badan. Okey, yang kedua. Di perut. Sebelum pencernaan di perut. Dia berlaku proses peristalsis kan. Tu berlaku dekat esophagus. Tapi teacher tak tulis lah. Yang tu bukan daripada nota awak sendiri. Okey, perut tadi kita dah tahu. Protein kan. Protein dihidrolisis oleh enzim. Protein dihidrolisis oleh enzim pepsin, P. Dan dia akan dapat nama panjang dulu. Dia ada nama pendek pula lepas ni. Polipeptida. Dan seterusnya. Maknanya ini contoh yang teacher boleh bagi untuk awak buat nota sendiri. Okey, so sambungan. Sambungannya, okey di sini. Dia nak cerita pula tentang rembesan asid hidroklorik. Okey, tadi rembesan apa orang kata pepsinogen daripada sel utama. Dah beres dah yang ni. Yang ni sel periater yang rembes asid hidroklorik. Lepas tu mucus pula. Ya. Okey, so sini dia terang satu persatu. Asid hidroklorik, kenapa penting sangat? Yang berasid tu berada dalam perut. Macam mana perut kita boleh sesuaikan keadaan dengan asid hidroklorik? Sebab tu dia ada banyak lapisan. Dan apa orang kata, kalau kita tak makan ikut waktu, itu yang menyebabkan asid hidroklorik ni boleh mengakis dinding perut. Kalau misalnya kita tak makan ikut waktu yang sepatutnya. Itu yang berlaku gastrik. Okey, fungsi asid hidroklorik. Kita ada sekarang, dia menyediakan apa? Dia menyediakan medium pH yang sesuai untuk tindakan enzim pepsin. Hidrolisis pepsin. Hidrolisis oleh enzim pepsin kepada polipeptida. Daripada
protein kepada polipeptida. pH dia 1.5 hingga 2.0. Lepas tu menghentikan tindakan enzim amilase ILU. Menghentikan tindakan enzim amilase ILU, maksud dia sebab tadi kan pencernaan bermula daripada dalam mulut, lepas tu esophagus pergi ke perut. Jadi dia nak hentikan tindakan enzim amilase ILU daripada mulut tu lah. Asal neutral kan. So dia hentikan, dia pergi kepada medium pH yang berasid sedikit lah. Okay, so bila berasid dia akan membunuh bakteria dalam makanan. Ini dia hentikan tindakan enzim amilase ILU. Dia bunuh bakteria dalam makanan kalau ada lah. Okay, so 3 fungsi asid hidroklorik. Eloknya kita hafal semua. Tapi paling kurang 2 A dan B tu wajib tahulah. Tapi biasa budak akan pilih yang senang untuk ingat. Bunuh bakteria dalam makanan tu biasa sebab pernah belajar masa form 2. Okay, yang ketiga sel apa orang kata tadi? Ni. Sel mucus. Merembeskan mucus kan? Ni. Yang kita nak tahu. So, mucus berfungsi melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. Yang ni juga penting sebab tadi teacher tanya kan macam mana dinding perut sesuaikan keadaan dengan asid hidroklorik. So, satu lagi yang dapat membantu selain daripada dinding, lapisan dinding yang ada pada perut, ada juga mucus. Ya, sel mucus ni dia menghasilkan mucus untuk lindung dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. Masa proses pencernaan lah berlaku masa hidrolisis protein. Ya. So, kita ada 3 tadi. Apa yang dirembeskan? Pepsinogen, diaktifkan oleh asid hidroklorik, dia jadi pepsin, dia akan hidrolisis protein kepada polipeptida. Kedua, ada asid hidroklorik. Apa fungsi dia? Kat sini dah ada 3. Dah terang dah tadi. Ready ataupun sediakan medium pH berasid untuk tindakan enzim pepsin. Dia hentikan tindakan enzim amilase ILU, bunuh bakteria dalam makanan. Okay, dan juga mucus. Maknanya lindung dinding perut untuk tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. Okay, so kita dah habis tentang pencernaan protein. Jadi apa jadi lepas tu pada makanan selepas berada dalam perut, kita ada kat sini. Makanan dalam perut bercampur dengan jus gaster. Jus gaster yang tadilah terdiri daripada asid hidroklorik, enzim pepsin. Tu jus gaster. Okay. Jus gaster ni dirembeskan oleh kelenjar gaster. Ya. So makanan digauk oleh tindakan peristalsis otot dinding perut. Dalam perut pun berlaku peristalsis. Ya. Maknanya pengecutan dan pengenduran dinding otot dinding perut. Ya. Makanan digaul tindakan peristalsis oleh otot dinding perut selama beberapa jam. Bergantung pada jenis makanan. Bergantung kepada saiz makanan jugalah. Biasanya 4-5 jam. Kalau misalnya hancur dengan eloklah makanan tersebut ataupun bolus tersebut. And then kandungan dalam perut bertukar menjadi bentuk separuh cair. Bentuk separuh cair ni dikenali sebagai KIM. Ya, KIM. Senang nak ingat KIM. KIM dia akan memasuki duodenum. Perlahan apabila otot sfinkter mengendur. Otot sfinkter ni dia bukaan daripada hujung perut. Dia terbuka, barulah KIM tu akan masuk ke dalam duodenum secara sikit-sikit ataupun perlahan-lahan. Yang ni sebenarnya kaitan dia dengan pencernaan seterusnya, karbohidrat, protein dan lipid. Dia nak ready, nak masuk ke dalam usus kecil. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok tadi yang dia kata KIM kan. Ni KIM. Bila dia makanan ataupun bolus dah bercampur dengan asid hidroklorik dan juga enzim pepsin, ada hidrolisis apa semua, dia akan dikenali sebagai KIM lah, tak panggil bolus dah. Okay, selepas pada tu dia akan melalui, ni anak panah dah ada dah ni, dia akan melalui duodenum. Ni dekat duodenum lah akan berlaku pencernaan yang seterusnya. Okey, apa yang perlu awak tahu untuk pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil? Okey, usus kecil kita ada kat sini terdiri daripada duodenum. Okey, tengok sini ya.
Usus kecil terdiri daripada duodenum, jejunum, ileum yang berlingkar. Berlingkar ni maksudnya yang saling bersambungan, saluran dia bukannya lurus lah. Ya. Duodenum, bahagian pertama usus kecil menerima kim daripada perut. Macam yang teacher tunjuk tadi. And then duodenum menerima hempedu. Yang ni. Duodenum menerima hempedu. Datang dari mana hempedu ni? Bila dah sebut hempedu, dia akan berkait dengan pundi hempedu. Okey, ada pada gambar ni. Dihasilkan oleh hati dan jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. Okey, hempedu ni dihasilkan oleh hati. Hati, ingat. Hasilkan hempedu. Dan juga jus pankreas. Jus pankreas dalam pankreas lah. Dan dirembeskan oleh pankreas tersebut. Dalam pankreas ni sebenarnya dia apa orang kata, dia menghasilkan dan merembeskan 3 jenis enzim. Kalau awak tengok kotak ni, warna purple ni. Okey. Ini pankreas. Dia rembes apa? Kalau ikutkan, enzim amylase pankreas, trypsin dan lipase. Okey, ke dalam duodenum. So dia rembeskan 3 jenis enzim ni masuk dalam duodenum melalui ductus pankreas. Mana ductus pankreas? Ini ductus pankreas. Ni saluran dia lah ni. Saluran dia untuk merembeskan 3 jenis enzim tadi, amylase pankreas, trypsin dan lipase masuk ke dalam duodenum. Okey, so pada duodenum lah tempat berlakunya pencernaan. Pencernaan yang ketiga untuk karbohidrat. Sebab ada amylase kan, karbohidrat lah. Ni karbohidrat. Trypsin untuk apa? Protein. Sebab tadi kita dah dapat polipeptida. And then lipase. Lipase, bila awak ingat lipase. Lipase. Lipas. Tapi tambah i kat belakang, lipase. So, apa? Makanan apa? Lipid. Iaitu makanan yang berlemak lah. Lipid lah sebenarnya. Awak dah belajar dah kan? So, sekarang ni kita tengok pula fungsi hati. Sebelum kita tengok enzim yang terlibat dalam pencernaan yang 3 jenis makanan tadi, kita tengok dulu fungsi hati. Okey, so hati apa yang dia buat? Memang tadi pun dah sebut dah, dia menghasilkan hempedu. And then pundi hempedu menyimpan hempedu. Nampak je kecil macam ni ya. Ni nampak je kecil macam ni, tapi pundi hempedu ni disimpan hempedu. Okey. So apa lagi yang hati berfungsi macam mana? Dia berkait dengan hempedu. So hempedu ni bila dia dah dihasilkan oleh hati dan disimpan, hempedu tu disimpan oleh pundi hempedu. Hempedu ni akan disalurkan ke dalam duodenum melalui ductus hempedu. Dia masukkan, maksud disalurkan ke dalam duodenum. Okey. So apa fungsi hempedu ni pula? Dia buat apa lagi? Dia neutralkan kim yang berasid. Tadi kan ada kim kan dalam perut kan? Dia neutralkan kim yang berasid, menyediakan keadaan beralkali 7.6 hingga 8.6. Daripada berasid dia bertukar kepada orang kata keadaan beralkali lah, medium beralkali 7.6 hingga 8.6 untuk tindakan enzim dalam duodenum. Lepas tu yang ni penting, mengimulsikan. Mengimulsi ni maksudnya dia pecahkan. Istilah bio ni kalau untuk fungsi hempedu untuk lipid, ingatlah ni, mengimulsikan lipid iaitu dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Sebab lipase, enzim lipase dia akan menghidrolisiskan lipid kepada bila lipid dia akan tukar kepada asid lemak dan gliserol. Okey, so ini yang penting sebenarnya untuk pencernaan organ yang ketiga. Organ yang ketiga. Tadi yang pertama di mulut, yang kedua di perut, yang ketiga di duodenum. Yang ni Okey, so amylase pankreas. Di mana organ yang merembeskan amylase pankreas, trypsin dengan lipase? Tadi dah terang dah, iaitu di pankreas.
Bila pada pankreas ni, amylase dia ada dua tempat. Amylase ileo satu, amylase pankreas satu. Sebab dia bergantung pada tempat organ yang merembeskannya. Kalau di mulut, kita tahu dia ada ileo, terus ingat amylase ileo. Kalau dekat pankreas, kita panggil amylase tu sebagai amylase pankreas. Okay, so sekarang ni amylase pankreas dia hidrolisis kanji kepada maltosa sekali lagi sebab takut ada saki-baki pada mulut yang tidak hancur. So dia hidrolisis sekali lagi kanji atau karbohidrat melalui enzim amylase pankreas dihasilkan maltosa. Okey, tripsin. Tripsin dia berkait dengan protein lah. Dia hidrolisis polipeptida. Tadi kan yang tempat kedua di perut hasil dia adalah polipeptida kan? So polipeptida ni akan dihidrolisis oleh tripsin dan menghasilkan akan menghasilkan peptida. Peptida yang lebih pendek. Maksudnya lebih ringkas lagi lah. Ya? Polipeptida dihidrolisiskan oleh tripsin. Ya? And then menghasilkan peptida. Next, lipase. Terus ingat lipid. Ya? Lipid akan dihidrolisiskan oleh lipase. Hidrolisis ni maksudnya dicernakan dengan kehadiran air. Ya? Dihidrolisiskan ataupun dicernakan dengan kehadiran air oleh enzim lipase. Dia menjadi asid lemak dan glycerol. Dia ada dua bahan. Jadi kena hafal. Yang ni kalau ditanya pencernaan lemak berlaku di mana, terus ingat duodenum. Ya, duodenum dia berdekatan dengan pankreas selepas daripada perut. Ya, yang ni memang kena hafal. Sebab semua ada dalam buku teks dah. Yang ni asas memang yang mudah untuk kita ingat lah kalau kita buat latihan atau ulang kaji lebih awal. Okey, so yang ni selesai untuk duodenum. Next, masuk kepada pencernaan di ileum. Ni yang kawasan yang terakhir lah berlakunya pencernaan enzim di ileum ataupun sebenarnya usus kecil bahasa biasa. Okey, so kelenjar pada dinding ileum pula. Kelenjar pada dinding ileum, kita ada kelenjarnya yang rembes, mucus dan jus usus. Dia mengandungi enzim apa? Enzim maltase, sucrase, lactase, lipase, erepsin. Dia lain sikit, erepsin. Yang lain semua ada ASE. Kita dah belajar ciri-ciri yang ada pada enzim. Salah satunya dia akan berakhir dengan ASE. Tapi erepsin ni pun walaupun tak ada ASE, dia masih lagi dikenali sebagai enzim. Okey. So sekarang ni pencernaan karbohidrat. Tadi kita dah dapat hasil akhirnya adalah maltosa. Ingat So maltosa kita ada di kawasan hasilnya berada di mulut dan juga di duodenum. Kan? Betul tak? So kita ambil hasil maltosa tadi. Ni dihidrolisiskan oleh maltase. Maltosa. Tukar je belakang dia ni. Tukar je belakang maltosa tu kepada ASE. Terus jadi apa? Enzim dia lah. Okay. So sekarang kita ada maltosa dihidrolisis oleh maltase. Dia akan menghasilkan glukosa. Ni hasil akhir. Hasil akhir untuk karbohidrat di ileum. Ya. Ni teacher tulis sekali lagi. Ileum. Takut tak nampak pada atas ni dah ada dah. Ataupun usus kecil. Organ yang terakhir untuk pencernaan makanan. So glukosa salah satunya. Ya. Dah dapat dah glukosa. Bolehlah serap dalam badan melalui bilis. Penyerapan makanan pun dah belajar dah masa menengah rendah tingkatan 2. Okey, next. Kita ada pula sucrase. Sebut pasal sucrase. Yang ni pun dah kita belajar juga. Sukrosa. Sukrosa. Dia salah satu daripada karbohidrat kan. Sumber yang ada, cabang yang ada pada karbohidrat. So bila sukrosa, dia akan dihidrolisis oleh enzim sucrase. So dia akan dapat glukosa, wajib lah. Tambahan satu lagi, fruktosa. Yang ni adalah pencernaan yang kedua untuk karbohidrat. Dan yang ketiga adalah lactase. Lactase ni adalah enzim untuk mencernakan laktosa. Ni. Okey, so laktosa dihidrolisiskan oleh lactase, ASE je kat belakang. Cuma ingat laktosa mesti ada tambah ga kat belakang. So dia ada glukosa dan galak
fruktosa. Senang je nak ingat. Laktosa hasil dia galaktosa. Kalau sukrosa terus ingat fruktosa. Okey. Pencernaan lipid pula. Pencernaan lipid terus ingat lipase. Dia berlaku sekali lagi tadi dekat duodenum. Kan? Ini dia berlaku sekali lagi di usus kecil ataupun ileum. So kita ada lipid dihidrolisiskan oleh lipase. Guna warna lain. Kejap. Okey. Lipid dihidrolisis oleh lipase. Dia akan menghasilkan tak ada benda lain lah. Asid lemak dan gliserol. Ini untuk lipid. Kalau untuk pencernaan protein, tadi kita dah ada peptida kan? Peptida. Sorry. So kita ingat balik peptida kita dapat daripada hasil pencernaan polipeptida dihidrolisiskan oleh tripsin di duodenum kan? Dia dapat peptida. Okay, so peptida dihidrolisis oleh E-repsin. E-repsin ni adalah enzim untuk protein lah yang pencernaan terakhir di ileum. Dia akan dapat asid amino. Ini adalah unit asas bagi protein. Asid akhir lah ni. So dapat glukosa. And then glukosa, fruktosa, galaktosa, asid lemak dan gliserol, and then asid amino. Ni 3 jenis pencernaan untuk karbohidrat, lipid dan juga protein. Okey, so beres bahagian pencernaan. Teacher harap yang ni semua awak boleh buat nota sendiri dan juga ingatlah jenis-jenis pencernaan yang ada penggunaan enzim dalam badan. Okey, kita try yang ni. Yang ni soalan yang lepas-lepas ada juga yang tak ada dalam buku teks. Tapi tambahan ilmu untuk kita lah. Takutkan keluar kan dalam percubaan ataupun SPM yang sebenar. Okey, soalan salah satu pada soalan objektif kita ada sini yang berkait dengan tajuk kita hari ini, pencernaan. Okey, 11. Boleh tengok juga rujuk kalau siapa yang ada pelajar Terengganu dia mesti ada lah ni modul intervensi pembelajaran yang ni teacher ambil daripada MIP 2021. So boleh tengok dekat MIP masing-masing lah ya. Nombor 11 objektif. So, rajah 9 menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan manusia. So, kita ada rajah. Kita ada rajah kat sini. Sorry. Macam tak berapa terang. So, yang ni adalah apa ni? Masing-masing tahu kan? Ini adalah perut. X ni dia dah tanya kan? Teacher pun dah tolong bagi jawapan. Okey. Sorry kalau lukisan teacher macam ni. Yang lain nampak. Okey, yang ni. Saya nak tanya juga ni walaupun dia tak label. Okey, X kita dah tahu. Ini adalah perut. Kalau yang ni pula. Ini adalah esophagus. Ini senang, hati. Ini apa? Undi hempedu. Bila kita dah biasa dengan tajuk berkenaan, kita dah buat latihan, kita dah study, insyaAllah kita akan ingat lah. Macam teacher ni dah berapa tahun dah ngajar. Kadang-kadang study juga, memang kena study walaupun cikgu sekalipun, memang kena study balik. So, sebab tu kita cepat ingat bila banyak kali kita study. So, kita dapat sini beberapa jenis organ. Satu lagi yang teacher tak label. Ini adalah duodenum. Okay, so dia nak apa? Soalan, yang manakah antara enzim berikut? Dia nak enzim kan? Yang diberi kat bawah. Ni semua enzim ni, A, B, C, D, enzim. Yang mana dirembeskan oleh organ X? So, kita tahu X, X patutnya apa? Enzim apa? Macam mana nak ingat? Teacher dah pesan dah. P. Kan? Patutnya pepsin. Enzimnya. Ada tak pepsin? Okay. Salah satunya adalah enzim pepsin. Ada tak pepsin? Pepsin tak ada lah. E-repsin berlaku kat mana? Cuba kenal pasti. Baru je belajar tadi. Yang ni dekat ileum. No, bukan jawapan dia. Dia nak sekarang organ X, perut. Amylase. Dekat mana amylase? Ada 2 tempat. Satu di mulut. Satu lagi di duodenum. Ni ada perut kan? Ini salah. Renin ke tripsin? Tripsin dah tahu dah. Yang ni dekat duodenum. Duodenum. Ni pun salah.
Renin. Datang dari mana pula renin ni? Aduh. Tak pernah dengar. Tak ada dalam buku teks. So tambahan ilmu. Renin satu lagi. Adalah, sorry. Adalah satu lagi apa orang kata enzim yang terlibat untuk pencernaan dalam perut, organ perut. Apa yang dia buat? So kita tengok sini ada dah keterangan yang teacher buat ni. Okey. Apa yang renin buat? Kita tengok apakah renin. Yang ni pun kalau Google memang ada. Tambahan ilmu ni adalah daripada silibus yang lama. Silibus biologi yang lama sebelum KSSM. So yang ni daripada soalan yang lepas-lepas diulang balik. Jadi tambahan ilmu untuk awak. Kod dia tanya jugalah. Soalan Terengganu ni kadang-kadang dia famous juga tau. Ada yang tak ada dalam buku teks. Tapi tak apalah. Tambahan ilmu. Ni pun kita dah ulang kaji kan. So kita dah tahu. So apakah renin? So kita tahu sejenis enzim jugalah yang dirembes oleh jus gaster dalam organ X iaitu perut lah. Dia ada jugalah sebenarnya. Tapi apa yang dirembes? So renin ni sebenarnya dia mencernakan ataupun dia menggumpalkan susu. Oh, dalam susu ni ada protein kan? So protein tu dikenali sebagai carcinogen. Ni adalah sejenis protein juga. Protein ada banyak jenis. Yang kita belajar ni asal saja ni. Dia ada banyak jenis. So carcinogen. So sekarang renin ni akan main peranan untuk gumpalkan apa orang kata susu dalam bentuk carcinogen tu, iaitu protein asas dia, kepada casein. Tengok pada ni rajah persamaan ni. Persamaan perkataan, dia tak ada kehadiran air lah. Kita tak boleh lah nak guna perkataan hidrolisis. So kita hanya gunakan perkataan cerna ataupun menggumpalkan. Lebih elok guna perkataan gumpalkan lah. Renin akan menggumpalkan carcinogen ataupun protein carcinogen ni kepada casein. So dia akan tukarkan ataupun cernakan carcinogen. Renin akan mencerna carcinogen kepada casein ataupun menggumpalkan susu yang ada kandungan carcinogen kepada casein. Jadi kenapa dalam bentuk casein ni? Sebab dia mudah untuk dicernakan dan membantu juga untuk penyerapan kalsium dalam badan. Jadi lebih cepat kalsium yang ada dalam susu tu untuk diserap oleh badan kita untuk dapat apa orang kata khasiat dia lah. Khasiat kalsium. Kalsium penting untuk tulang kan. So yang ni adalah fungsi untuk renin. Boleh jugalah untuk catatan masing-masing lah sebenarnya. So kita dah tahu jawapan dia adalah renin. B. Yang betulnya B lah. Renin. So dapat tambahan ilmu selain daripada pepsin. Okay. Next. Teacher ambil sikit-sikit je ni. Nombor 4. Yang ni daripada muka surat 56. MIP 2021 juga. Okay. Ni daripada soalan Akram lah. Pelajar Terengganu memang dapat lah kalau misalnya cikgu-cikgu bio masing-masing bagi. So 56 muka suratnya. Kita ada soalan nombor 4. Masing-masing boleh tengok pelajar Terengganu ataupun pelajar daripada negeri lain pun boleh tengok juga kalau ada soalan MIP 2021 modul intervensi pembelajaran ikutlah dapat daripada sumber mana-mana. Muka surat 56 Okey. Cuba tengok nombor 4. Apa yang dia nak? Boleh tengok dulu. Okey, kita ada rajah ni. Dia tunjuk sistem pencernaan manusia. Okey, ada A, B, C, D. Okey, namakan enzim yang dirembeskan di A. Okey, dia nak A sekarang. Sekarang kita tahu ini kalau start daripada atas ni memang tak ada benda lain lah. Mulut. Kan? Mulut dia ada kelenjar air liur. So dia tanya sekarang A1 Roman. Namakan enzim yang dirembeskan di A. Tak boleh salah lah. Yang ni memang senang. Sepatutnya. So kalau boleh kita tulis soalan yang pertama tu memang yang betul punya lah. So amylase air liur. Dah tahu di kawasan mulut ada kelenjar air liur
semestinya dia akan rembeskan enzim amilase ILEO. Kalau ada yang tanya, teacher, kalau tak letak perkataan enzim, nak selamat letak. Tapi dah ada perkataan amilase tu, okey lah. Ya? Okey, ni teacher tulis sekarang. Okey, next, terangkan fungsi enzim DE1 Roman. Dalam buku teks tadi ada. Nak 2 markah. Tengok markah bila kita nak jawab, kita kena tengok markah. So, bila 2 markah, 2 point. 2 dash. Senang untuk kita check. Tak payah buat sambungan ayat. Kalau buat sambungan ayat, nanti kan takut kita careless kan. Kita cuai, kita tertinggal 1 point, sayanglah. So, terus ingat kalau amilase ILEO, dia akan hidrolisis apa? Menghidrolisis ataupun mencernakan dengan kehadiran air. Amilase ILEO menghidrolisis apa? Kanji kepada apa? Maltosa. Okey, dapat 1 markah. Markah kedua, kita cerita pasal apa? Tentang pH dia. So, menghidrolisis kanji kepada maltosa dalam pH apa? Dalam julat pH berapa? pH ILEO. Neutral kan? Tapi kalau boleh tulislah julat dia. Julat. Ingat tak? 6.5 hingga 7.5. Kalau tak ingat, boleh tulis neutral. Ingat nilai julat tu lagi bagus lah. pH dia neutral. So, dapatlah 2 markah. Nama kat organ C. Sekarang, dia nak organ C. Organ C, besarkan sikit. Okey, ni apa ni sebenarnya organ C? Tahu ke? Pancreas. Okey, pancreas tu. B apa? Takkan tak tahu kan? B ni kita dah bincang tadi. Ini adalah perut. Ini apa? Ini adalah ileum ataupun usus kecil. Okey, kita jawab soalan tu yang tadi dulu. C kan? Pancreas. So, apa dia nak? Nama kat organ C. Dah tahu dah. Jawapannya adalah pancreas. Dah dapat markah kat sini. 4 markah dah. Kan? Okey, 2 Roman. Dia berkait dengan C lah, pancreas ni. Seorang lelaki menghidap kanser. Seorang lelaki menghidap kanser. Dan seterusnya apa jadi? Organ C beliau dibuang. Organ C. Pancreas dia dibuang lah. So, terangkan kesan. Dia nak kesan sekarang. Kesan kepada apa? Proses pencernaan ayam goreng yang dimakannya. Sekarang dia ambil ayam goreng. Pancreas dia telah dibuang. Bila sebut pasal pancreas, terus kita kena ingat apa fungsi pancreas. Kena ingat fungsi. Fungsi pancreas. Apa fungsi pancreas? Catat kat tepi pun tak ada masalah pada kertas jawapan masing-masing. Cikgu tak marahnya. Kawan-kawannya kita ada idea nak tulis daripada kita duk terus catat, terus tulis jawapan, takutkan tertinggal isi. Okey, so apa fungsi pancreas? Dia menghasilkan dan merembeskan apa? Kalau pancreas fungsinya adalah hasilkan dan rembeskan berapa jenis enzim? Ada berapa? 3 kan? 3 enzim. Iaitu amilase, pancreas, lagi trypsin. Apa saya buat point lah. Satu lagi adalah lipase. 3 jenis ni. Tapi ingat dekat soalan dia nak apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Besarnya. Sorry.
Dia nak ayam goreng. Dia dah dibuang pankreas tapi makan ayam goreng. Silap lah tu. Haha. Okey, so kita ada ayam goreng. Dia ada kandungan apa ayam goreng? Dia ada kandungan protein. Bila goreng, dia akan jadi berlemak, lipid. 2 jenis. Nak berapa markah? 2 markah. Okey, so macam mana kita nak cerita ni? Kita dah ada point dah. Kita dah ada point penting ni. Hasilkan dan rembes 3 jenis enzim amylase, pankreas, trypsin, lipase dirembeskan ke duodenum. So sekarang ni macam mana nak buat ni? Macam mana cara kita nak cerita? Ni dah boleh ambil dah fungsi ni. Dan boleh ceritalah pencernaan juga dekat duodenum tu. Berlaku ke tak? Rembesan 3 enzim ni ada ke tak? Tak adalah, dia jadi negatif. Ni sebenarnya soalan yang negatif. Bila negatif, dia akan jadi ayatnya macam tiada, tidak berlaku. Okey, so cara nak jawab, yang pertama sekali, bolehlah tulis apabila, dia nak kesan kan, apabila organ C, iaitu pankreas, dibuang. So, tiada apa? Bolehlah letak perkataan tiada sebab sekarang soalan ni adalah berbentuk negatif. So, tiada rembesan enzim apa? Pilihlah yang berkaitan dengan ayam goreng. So, yang berkaitan dengan ayam goreng apa dia? Trypsin sebab ini adalah protein untuk cerna protein. Lipase untuk cerna lipid. Kepala dah kena ada dah sebenarnya. Boleh ambil 2 jenis tu. Amylase pankreas dia lebih kepada kanji kan. So tiada rembesan enzim trypsin. Nak tulis semua pun tak ada masalah. Nak tulis 3 jenis enzim tak ada masalah. Tapi kita kaitkan dengan ayam goreng. Trypsin dan juga enzim lipase. Tapi nak tulis 3 pun tak apa. Saya tulis 3 enzim trypsin, lipase dan amylase pankreas. Panjang pula jawapan kan. Okey. Baru 1 markah. So, kita ambil salah satu pencernaan. Pencernaan apa yang kita nak pilih? Pencernaan protein pada ayam goreng tu kan. Tidak menjadi tidak. Jadi tidak lengkap. So ingat, bila untuk pencernaan, soalan dia negatif, tak ada organ-organ yang berkenaan, so pencernaan tu jadi tidak lengkap. Kerana tiada kehadiran apa? Enzim trypsin. Kerana ketiadaan enzim trypsin. Okey. So dapatlah markah. 2 markah. 1 lagi pencernaan pun boleh cerita lipase. Boleh dapat 3 markah sebenarnya. Kalau lipase, apa jawapan dia? Lipase ni saja je teacher bagi pencernaan lipid menjadi, ayat lebih kurang sama je. Menjadi tidak lengkap kerana ketiadaan enzim apa? Lipase. Okey. So, bereslah soalan untuk B2 Roman. Ada satu lagi soalan sebenarnya teacher nak stop dulu. Bolehlah masing-masing jawab sendirilah untuk soalan yang seterusnya. Jadi, untuk pencernaan kita dah bincang sedikit lah sekarang. Selesai untuk pencernaan manusia. So, kita jumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.